Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton slot Coffee Talk with Counselor pada hari ini, hari Jumaat, bersamaan dengan 22 hari bulan Oktober 2021, Sayyidul Ayyam. Hari ini hari Jumaat. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama-sama dengan kami ya untuk program hari ini. Jadi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan tahniah kepada anda semua yang dapat meluangkan masa bersama dengan saya daripada Seksyen Psikologi dan Kaunseling Jabatan Pendaftar USIM ya untuk program diskusi ini sempena Bulan Kaunseling Kebangsaan 2021 peringkat Universiti Sains Islam Malaysia. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini slot Coffee Talk with Counselor ini akan membincangkan tajuk yang saya kira sangat menarik untuk dibincangkan, iaitu satu perkongsian memiliki anak istimewa, satu peluang dan harapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita meneruskan ataupun memulakan diskusi ini, saya kira eloklah saya memperkenalkan kita punya panel jemputan kita pada hari ini ya, iaitu sahabat saya Puan Nur Azimah Ibrahim. Alhamdulillah Puan Azimah, apa khabar? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedikitlah latar belakang Puan Azimah ya, kalau boleh saya kongsikan. Beliau merupakan individu yang pada saya sangat hebat ya, kerana dengan latar belakang dalam bidang psikologi selama 21 tahun tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, jadi orang kata kalau kita dengar 21 tahun ni banyak pengalaman-pengalaman beliau sebenarnya dalam bidang ini ya. Jadi beliau adalah merupakan pemegang ijazah sarjana muda psikologi daripada Universiti Malaysia Sabah dan kemudian melanjutkan pelajaran dalam ijazah sarjana kaunseling di Universiti Malaya. So pernah berkhidmat di di bahagian pengurusan psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam dan seterusnya berkhidmat di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ini sebagai kaunselor. Jadi campur tolak ya. So pengalaman kerja beliau dalam bidang psikologi ini tuan-tuan dan puan-puan mencecah 21 tahun. Alhamdulillah, masya-Allah kan. Jadi beliau merupakan individu yang maknanya banyak terlibat dalam pelbagai jenis isu, pelbagai jenis kes ya, yang telah beliau kendalikan sepanjang bergelar pegawai psikologi ataupun kaunselor ini tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi serba sedikit tentang latar belakang dari segi pengalaman beliau. Beliau adalah seorang certified dalam bidang crisis and trauma, kemudian dalam bidang hipnotis, hipnoterapi, NLP dan sebagainya. Jadi bukan calang-calang orang yang kita jemput pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan untuk berkongsi tentang topik yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berbalik kepada topik perbincangan kita ini ya, memiliki anak istimewa, satu peluang dan harapan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya pasti di luar sana mungkin di antara para penonton, para pendengar kita pada hari ini ada yang memiliki anak-anak istimewa ataupun anak-anak yang kurang upaya. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, apa yang menariknya untuk tentang penceramah kita pada hari ini ataupun panel kita pada hari ini, Puan Azimah ini juga mempunyai seorang anak istimewa tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab itu tajuk ini saya kira sangat orang kata sesuai ya dengan beliau. Nanti beliau akan kongsikan bagaimana pengalaman yang beliau dan suami sendiri orang kata lalui ya untuk orang kata mendidik ataupun menjaga anak istimewa ini kan. Kerana anak-anak istimewa ini sebenarnya merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebagai ibu bapa walaupun mempunyai anak istimewa ini, kita perlu mendidik mereka. Ini adalah satu tanggungjawab. Kita perlu santuni mereka dengan cara kita yang tersendirilah ya. Tuan-tuan dan puan-puan,
sebagaimana yang kita tahu, anak-anak istimewa ini sebenarnya mempunyai kekurangan dari aspek fizikal dan mental lah, dari segi melakukan perkara-perkara ataupun ialah dari segi melakukan apa juga perkara yang normal yang orang lain yang orang normal lakukan, yang berkaitan dengan sosial, rekreasi, pelajaran dan sebagainya lah. Jadi hari ini kita nak mendengarlah kupasan ataupun pengalaman Puan Azimah sendiri kan, bagaimana beliau dan suami menjaga ataupun mendidik atau menjalankan fungsi mereka dalam mendidik, dalam menjaga anak-anak anak istimewa inilah khususnya. Jadi Puan Azimah, mungkin kita boleh mulakan slot kita, diskusi kita Puan, boleh? Silakan Puan. InsyaAllah. Kita ada soal jawab Puan. Betul? Ya, kita ada soal jawab pada hari ini. So sesi ni agak interaktif. Ya, kita sesi ni agak interaktif, kita sesi sembang-sembang, untuk kita tahu, untuk kita selami lah sebenarnya kan bagaimana untuk orang kata raise up lah anak-anak istimewa ini. So Puan, untuk pertamanya Puan bolehkah Puan kongsikan sedikit latar belakang Puan sebagai ibu yang mempunyai anak istimewa ini kan, anaknya umur berapa sekarang ni dan anak istimewa Puan ni dalam kategori apa sebenarnya? Silakan Puan. Okey, terima kasih kepada sahabat saya Puan Hazrin yang comel. Walaupun kita dah berada di peringkat usia ini, pada saya kita sentiasa muda, boleh tak begitu? Alhamdulillah, muda dalam belajar. Sebab pada saya berapa pun umur kita sentiasa muda untuk belajar dan kita sentiasa muda untuk kenal sahabat-sahabat kita yang lain di luar sana lah. Dan di depan dengan saya ni, nanti yang dengar saya ni, saya doakan tuan-puan dalam keadaan sihat, sejahtera dan mudah dalam nak beribadah, sebab kita nak sihat sebenarnya salah satu daripadanya itulah dia, nak mudah beribadah. Jadi Assalamualaikum semua. So saya nak share sedikit tentang topik memang sangat dekat pada hati saya, sebabnya macam yang Puan Hazrin dah maklumkan tadi, saya ada salah seorang anak saya pun begitu, dan pada saya itu satu anugerah. Dan Puan Hazrin sebut tadi kekurangan upaya, memang itu adalah tanggapan secara umum orang akan lihat, tetapi apabila saya dapat anugerah anak yang istimewa ini, dia telah berjaya menukar hati saya untuk menyebut dia sebagai dia kelainan upaya daripada kita. Sebabnya bukan saja dia kurang upaya, saya pun mula-mula nampak dia macam dia kurang upaya, dia tak boleh berdengar, mungkin ada yang tak boleh mendengar kan, ada setengah tu tak boleh berjalan, apa lagi, ada setengah tu dia slow daripada belajar, tak sama dengan orang lain, dia ada macam-macam delay dalam pembelajaran macam tu kan. Tapi sebenarnya bila kita dah ada anak macam ni, kita baru nampak sungguhlah kejadian Allah Ta'ala itu tak ada satu pun dikatakan kurang. Tiada satu pun bila Allah Ta'ala jadikan contohnya dapat anak tak mendengar, bukan kata anak itu tiada upaya, tidak. Sebenarnya dia punya kelainan upaya. Dalam masyarakat, saya tak cerita anak dulu, saya cerita dulu buat konsep tu dulu. Boleh. Konsep anak yang kita selalu sebut macam kurang upaya ni, sebenarnya kelainan. Saya suka saya dulu belajar sastra juga Puan Rin. Masa tingkatan 6, semua benar saya ni sastra. Tingkatan 5 saya tak ambil sastra, saya ambil tingkatan 6. Masa tingkatan 5 tu, saya tengok kelas, alamak, tak boleh masuk ke budak yang sastra ni masa tu. Masa tingkatan 6 saya dapat ambil sastra. Dalam sastra Melayu, dia ada cakap orang yang macam, perasan tak kalau ingat, dia ada macam orang yang tugasnya memasang bom, orang yang pekak. Pernah tak dengar yang tu? Orang yang kalau tuli begitu, kalau yang tak boleh bercakap ada tugas masing-masing. Jadi Allah jadikan manusia ni sebenarnya kalau tak boleh mendengar pun ada tugas yang tertentu. Maksudnya kalau dia tak boleh bercakap pun ada tempat tertentu, mungkin tempat rahsia bagi dia, tak boleh cakap je, memang kau pun tak cakap kan. Jadi setiap manusia ni Allah Ta'ala jadikan sangat cukup lengkap, sangat baik. So anak kita agaknya yang Allah anugerahkan, kita rasa macam mungkin kurang upaya kita, kalau kita dapat tukar dia kepada lain upaya dia, mungkin ada sesuatu yang dia bagus. Contoh saya nak share anak saya syndrome Down. Kalau tanya tadi syndrome Down, kiranya syndrome Down ada banyaklah kekurangan upaya dia kalau tengok daripada sudut lain, tapi sebenarnya tak perlu nak diajar anak-anak syndrome Down ni, kelebihan dia boleh capture. That's why saya lihat tengok dekat dalam YouTube di Mesir, anak yang syndrome Down mungkin mild lah, bukan yang tak boleh bercakap, anak saya tak boleh bercakap, tapi yang tu boleh bercakap. Dia asuh anak dia sampai boleh menghafal Al-Quran.
See, okay. Kan nampak macam tu, maksudnya sebab anak-anak ini dia boleh capture. Dia macam tengok tu macam tengok TV macam ni. Kita macam tengok kita ni macam kat dalam skrin ni, dia capture terus, dia teringat. Terus macam tu. So dalam Quran tu dia boleh tengok macam tu. Kita mananya nak tengok sesuatu tak boleh nak Kena kan. hafal dulu, beringat. Upaya dulu. Kita pun kurang upaya untuk tu. Yeah. Tapi dia lebih kat situ. So anak-anak yang autis pun sebenarnya ada yang macam tu. Banyak kelebihan dia, tapi kena teroka, kena tengok kat mana bidang dia boleh kita bantu dia lagi untuk dia ke depan. Ini nanti kita akan cerita next punya pula kan. Anak saya kekurangan dia itulah dia syndrome Down, dan saya dapat tahu dia dah sebelum tu lagi. Okay, ada soalan lain ke? Saya so, kalau tak boleh ke tempat lain dah saya nak pergi. Okay. So maknanya kita tahu bahawa Puan Nazimah mempunyai anak yang kategori syndrome Down lah Ya, dia umur berapa sekarang ni Puan? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Lelaki, perempuan? Dia lelaki. 8 tahun. Okey. Jadi Puan boleh apa tu, bila Puan dapat tahu yang anak Puan ni mengidap sindrom Down kan? Maksudnya bila dah didiagnosis sebagai sindrom Down tu, bagaimana perasaan Puan pada waktu itu? Kalau boleh Puan kongsikan. Terima kasih. Anak saya awalnya dapat tahu daripada awal lagi 6 bulan. 6 bulan bukan 6 bulan dia kecil tu, 6 bulan dalam perut. Dalam janin. Sebab kita kan ada buat scan detail tu kan. Dan that's why saya syorkan kepada yang tak berusia ke, yang waktu pregnant. Macam saya kira berusia juga. Sebab umur saya pregnant umur 37. Setelah 10 tahun saya tunggu dapat anak. So Alhamdulillah, itulah anak yang istimewa saya dapat. Tapi kita kena buat itulah detail scan. Dengan detail scan dia boleh nampak ada kelainan. Contoh mula nampak, saya tengok doktor kata ni nampak ni macam anak ni ada berciri sindrom Down. Dia nampak macam dia punya kaki, peha dia tu, tulang peha tak sama panjang. Lepas tu dia nampak ada bawel dia punya usus dengan tu tak bersambung, perut tak sambung. Dia dah nampak ada dalam tu. Okey. Jadi sebab dia nampak jantung berlubang. Dia nampak jantung berlubang. So dia nampak sangat ada kelainan. So kena buat lagi satu test. Ada test ke satu test je. Itu daripada yang scan tu. Selepas tu ada yang kedua pula dengan cara scan hantar air ketuban. Ambil air ketuban. Buat yang detail scan untuk itu pula. Daripada air ketuban tu dapat membuktikan atau dapat melihat lebih tepat. Masa tu ada 2 tempat nak hantar. Satu kat Subang, satu dekat Singapura. Takkan saya nak hantar Singapura kan, hantar kat Subang lah. Saya rasa nak dekat 1,000 jugalah kos dia waktu tu. 8 tahun yang lepas dalam nak dekat 1,000 lah kos dia waktu tu. Sendiri, jadi dia tak boleh claim mana-mana. Banyak juga kos maksudnya untuk kita mendapatkan rawatan kan yang betul, banyak juga kos lah yang terlibat of course kan. Lepas tu anak yang ni tak boleh lahir di klinik swasta. Saya dah kumpul duit nak bersalin kat swasta sebab nak doktor perempuan. Itulah tujuannya, bukan apa, bukan kata belagak anak swasta ke. Ya, saya kalau boleh nak dapat perempuan, tak apalah bergolok gadai sikit menyimpan kan. Lepas tu saya cakap dengan doktor, masa Dr. Anur dekat Bangi. Dia kata tak boleh puan, tak boleh bersalin kat sini. Tak boleh, kenapa tak boleh? Saya kata. Tak nak. Boleh tak saya nak di sini juga? Macam nak beri lah dekat swasta, nak first kan. Dia kata tak boleh puan, dia kata. Anak tu dia terus masuk dalam incubator nanti. Dia tak ada nak tentu sebab anak tu antara hidup atau tidak aja waktu nak selamatkan dia. Jadi kita kena di hospital kerajaan yang memang fully utilized, memang bagus dari segi perubatan ke kelengkapan ke, memang hospital kerajaan facilities. Hospital kerajaan lebih baik daripada swasta. Itu sebenarnya. Dan dia kata memang kena ke sana. Kalau naik ambulans takut tak sempat budak tu. Okey. Jadi kan rupanya Puan Hazrin memang sungguh. Sungguh masa bersalinkan dia memang tak sempat tengok muka dia pun. I see. Tak dengar dia menangis lagi, dia dah angkat terus masuk dekat incubator. Terus ni tu bawa pergi. Saya pun macam ada anak ke? Ingat tak ada anak macam tu. Itulah ceritanya. Jadi itu pengalaman Puan lah kan, maknanya semasa mengandung dan bersalinkan dia. So maknanya sepanjang mengandung tu ada apa-apa komplikasi ke kan? Maksudnya ada apa-apa orang kata yang Puan alami lah semasa mengandung tu. Kelainan. Tengok kalau sebab saya ada anak yang next lagi kan. Rasanya tak ada kelainan dengan anak-anak yang lain pun.
Macam Sama je serupa lah. saja. Cuma Okay, okay. itulah dia sebab dia lain di dalam je, dia yang Lain lain di dalam dalam tu. lah. Dia lain kat Masya dalam Allah. je. Yang lain-lain kita serupa saja. Yelah, Maksud yelah. that's why ada kebanyakan yang saya jumpa ibu-ibu yang ada anak sindrom Down begitu, dia dapat tahu selepas. Maksudnya anak dah keluar baru tahu. Anak dah I bersalin, see. kebanyakan baru tahu. Sebab dia mungkin tak buat detail scan macam tu kan. So tak nampak lah dia berbeza ke apa ke, tak nampak. So dia pun rasa macam biasa. Dia tak ada Okey Puan. kelainan. Salah satu kan daripada hak anak-anak ni sebenarnya adalah untuk mendapatkan kasih sayang daripada kita lah sebagai ibu bapa kan, dan dapat sepenuh orang kata belayan semua kan daripada kita sebagai parents ni lah. Jadi pengalaman Puan sendiri, bagaimana Puan mengendalikan perasaan Puan sendiri sepanjang kelahiran anak tu, dan dalam proses pembesaran anak tu kan daripada bayi hingga sekarang umurnya berapa, 8 tahun kan? Jadi bagaimana pengalaman Puan untuk mengendalikan perasaan Puan sendiri sebagai mengendalikan ibu, emosi tu. Emosi tu kan, ialah sebagai ibu kita, of course mana-mana ibu pun akan mengharapkan anak yang normal, tetapi bila lahir tu adalah anak yang orang kata kelainan upaya kan. Jadi bagaimana perasaan Puan, bagaimana Puan mengendalikan emosi? Terima kasih Puan Rin. Okey, saya nak sikit tentang daripada awal yang tadi. Saya rasa saya tak jawab lagi soalan Puan Rin yang pertama tadi, apa rasanya bila dapat anak yang macam tu kan, untuk yang awal. Masa menerima, bila kata 6 bulan, sebab saya tahu bukan lepas lahir. Selalu orang macam tahu masa lepas lahir tu macam dia terkejut tengok anak yang macam tu. Macam saya dah ready ketika dia keluar, saya dah tahu keadaannya. Dia sebelum tu, maksudnya kalau menangis ke apa ke, nak rasa tak seronok, rasa teruk tu ke, sebelum dah kan. Masa doktor beritahu awal tu. Masa doktor beritahu pada awal tu macam cuba deny. Takut. Tak. Sehingga keluar report yang kedua tu, baru macam ya Allah teruknya, rasa macam mana dia nak hidup sebab dia terlampau banyak komplikasi, dalam 6 atau 7 komplikasi dia yang dia alami. So saya kata waktu tu bukan tak nak terima anak. Sebab kita konsep sebagai orang Islam, memang doktor setiap tanya lagi sama ada nak teruskan pregnant atau tak. Macam tu soalannya. Saya macam, kenapa pula tanya soalan macam tu kan? Soalan dia macam tak perlu nak jawab, bisa kena teruskan walau macam mana pun rupa dia, memang kita kena teruskan. Sehingga Allah sendiri yang ambil, bukannya kita yang macam kata, tak nak lah anak macam ni, saya tunggu yang lain. Tak ada macam tu, konsep macam tu. So kita orang Islam macam tu lah agaknya kan. Dia macam begitu. Jadi pada saya itu bukan emosi saya teruk kerana nak terima dia, kerana tak boleh menerima dia keadaan begitu. Saya terima keadaan tu. Husband pun sama juga, tak ada isu yang tu. Tapi ada orang alami yang isu tu. Saya tak ada isu yang tu, alhamdulillah. Cuma isunya saya berasa teruk. Saya beritahu emosinya kerana nak menerima dia ni, macam mana saya nak kendalikan dia boleh hidup ke tak? Lupa pula hukum Allah Ta'ala, kita pun Allah yang hidupkan, belum tentu lagi hidup berterusan kan. Lepas tu husband selalu berpesanlah pada saya, dia nasihatkan, lepas tu dengar macam tak dengar kan. Kita dengar mak-mak ni emosi sikit kan. Waktu tu saya rasa teruk, apa saya buat? Kalau mungkin tuan-puan ada dengar sahabat ke ataupun ada adik-beradik tiba-tiba dapat anak yang baru, dia susah nak terima keadaan tu ke, please tolong bantu dia. Macam saya cari sendiri. Mula cari mak saya pun rasa dia macam dia pun saya tahu dia tak kuat juga kan. Jadi saya tak nak share dengan dia banyak. Apa saya buat, mula saya nangis seorang dulu. Macam mana saya nak buat? Memang kita mengadu dengan Allah Ta'ala jugalah, mengadu dengan Allah Ta'ala. Tapi dalam keadaan yang nangis macam tu, macam mana saya nak buat? Tak tahu nak buat apa. Lalu saya that's why tuan-puan kalau tuan-puan dalam keadaan ini, carilah orang yang boleh membantu. Mungkin orang tu adalah orang yang pakar. Mungkin dia boleh bagi explanation atau membantu mengarah emosi kita arah mana. Nak lihat keadaan tu bagaimana. Saya jumpa kaunselor. Alhamdulillah kawan-kawan saya kaunselor kan. Tapi kalau tak ada kawan saya kaunselor, wallahu alam. Alhamdulillah lah saya jadi kaunselor, saya cari kawan-kawan kaunselor. Jadi tuan-puan yang pernah kenal kaunselor, macam kenal Puan Rin dan juga sahabat-sahabat lain yang mungkin di USIM ada yang jadi kaunselor, jumpalah mereka. Sebab pada saya bukan nak mengadu, tak mengadu pun Puan Rin. Kita just nak sharing je. Bila saya sharing begitu, betul sungguh. Sharing itu untuk kita tengok ke depan. Nanti jelas yang kita nampak tu. Waktu kita mengalami, siapa pun kita, tak kira lah tinggi mana pengajian kita dah sampai PhD, ketua jabatan ke apa ke, no worry, jumpa dengan orang lain untuk kita share sesuatu yang kita rasa kita tak sedap hati.
Tak sedar hati, rasa tak selesa, rasa gundah gulana, apa ayat dia punya tu kan, begitu. Untuk kita lihat apa yang boleh dibuat. Bila saya jumpa dengan sahabat saya tadi seorang tu, akak dia panggil. Akak, dia kata kalau akak tengok ni memang ni lah. Akak ada siapa-siapa yang kenal ke? Dia tanya macam tu. Tak ada. Adik-beradik tak ada, saudara mara semua tak ada syndrome Down. Sahabat ke, kawan ke, orang office ke, tak ada siapa yang kenal yang ada anak syndrome Down. Memang tak ada, betul sungguh tak ada. Saya macam ni jugalah, macam mana nak cari? Okey, tak ada, tak apa, dia kata. Tapi Kak, dia kata satu-satu kita tengok. Dia bukan buat sekaligus. Memang dia ada banyak, bila saya dah cerita semua tu kan. Ada masalah ni, banyak sangat masalah, jantung berlubang lah, nak sambung perut dengan usus lah, ada masalah ginjal lah, ada masalah apa. Kau dengar tu memang, boleh hidup ke budak ni? Kita dah tunggu 10 tahun kan anak ni kan. So boleh hidup ke tak macam tu kan, bila dia hadir macam tu. Lepas tu, dia kata buat salah satu Kak, dia tak buat sekaligus. Oh ya kan, baru kita fikir, baru terbuka lah masa tu. Satu-satu, bukannya buat semua sekaligus kan. Okay. Lepas tu kita doa kan, baru terbuka. Nak cerita macam tu lah. Jadi jumpalah orang bukan untuk mengadu, tapi untuk sharing, boleh jelas kita melihat kan. Kadang bila senang kata macam ni lah, jatuh sesuatu atas kepala kita, kita nampak benda tu sangat berat. Betul. Kita siapa-siapa saja akan nampak berat, tapi orang keliling tu akan tak kira siapa pun dia membantu untuk melegakan. Macam tu. Kita manusia perlukan social punya touching macam tu kan. Ya. Jadi penting kan, maknanya kita mempunyai kawan-kawan ataupun sesiapa saja orang yang kita trust untuk kita kongsikan. Kadang-kadang ni kita sebenarnya bukannya nak dengar orang kata pandangan atau nasihat orang tu je, tapi kita just nak share apa yang kita rasa, apa yang kita fikir, apa yang kita hadapi ni. Just kita nak kawan kita tu dengar dulu, betul tak Puan Azimah kan? Kita just nak salah satu. Tapi Warin, tapi kalau saya, antara yang saya syorkan, jumpalah kaunselor, sebab kita nak dapat dia punya skill. Orang lain boleh cerita, tapi tak semua kebanyakan ada skill. Ada orang stres dengan kita punya problem. Betul. Ada orang beritahu dengan saya tak boleh lah, saya dengar orang punya masalah, saya bermasalah besar, dia kata. Masalah lagi banyak, dia kata. Kan kita nampak dekat situ. So tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dalam kehidupan ni masalah tu akan sentiasa berlaku. Ups and downs dalam kehidupan ni, kita macam graf kehidupan lah kan. Jadi kadang-kadang kita berada di bawah, kadang-kadang kita berada di atas. Okay? So bila kita sebut tentang ujian pula, dalam keadaan kita, bukannya kita diuji semasa kita berada dalam keadaan susah atau bermasalah saja. Betul tak Puan Azimah? Dalam keadaan kita senang pun sebenarnya kita diuji juga sebenarnya. Jadi itu lagi risau. Sebab itu kita perlu jumpa seseorang untuk kita luahkan, dan yang terbaik adalah kita kongsikan dengan kaunselor lah, bukan sebab dia adalah kaunselor saja, tapi maksudnya seorang kaunselor ni adalah yang terlatih untuk mendengar, dan membimbing seseorang itu menjadi celik akal kan Puan Azimah. So kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, Puan Azimah ni seorang kaunselor, dan bila menghadapi isu masalah kehidupan pun boleh berjumpa dengan kaunselor. Kena. Selalu orang cerita Puan Rin, dia kaunselor dia boleh settle semua tak? Tak. Tidak betul. Sebab kaunselor pun manusia biasa. Yang menghadapi masalah, dan kita perlukan juga orang kata bimbingan daripada orang lain lah. Kakak dengar orang jumpa dengan kaunselor, kita tak nak pula jumpa kaunselor kan? Tak patutlah begitu. Okey Puan Azimah, jadi apakah pandangan Puan pula sebagai ibu, sebagai seorang ibu atau sebagai seorang kaunselor, agar keadaan ini menjadi lebih baik? Sebab kalau melalui pengalaman Puan kan, dalam keadaan menghadapi ataupun ada anak istimewa ini, dia bukannya mudah sebenarnya, betul tak? Daripada nak jaga anak tu daripada dalam perut sebenarnya semasa mengandung hinggalah sekarang kan. So apakah persediaan psikologi Puan sebagai seorang ibu tadi untuk menghadapi keadaan ini? Okey, terima kasih Puan Rin. Persediaan psikologi, boleh saya buka slide tak? Saya nak tunjuk sikit biar ada setengah orang suka tengok slide kan. Boleh, silakan. Sekejap saya tunjuk. Banyak pula slide. Okey. Boleh saja. Sekejap Puan Rin. Okey. Saya kena tekan yang share screen, betul share screen, betul. Okey. Boleh nampak tengok punya ni. Dah boleh nampak. Adakah nampak yang lain-lain ni? Yang ini saya tekan ini. Okey, dah nampak dah yang besar. Nampak besar dah? Yes, Okey, nampak semua. Okey, nampak semua. Puan Rin minta maaf, ada nampak this meeting is being live stream ada? Tak ada. Oh tak ada. Okey, good. Alhamdulillah. Skrin saya je nampak. Inilah dulu ni masa kat hospital saya tunjuk sikit detail scan tadi tu. Ini waktu lahir anak-anak saya. Kalau tuan-puan tengok,
dia daripada lahir pergi NICU, masuk rumah balik, masuk ICU balik. Nampak detail semua tu tau. Kenapa boleh nampak macam ni? Saya ni jenis mencatat. Saya berharap satu hari nanti mungkin ada boleh jadi iktibar kepada orang lain macam tu kan. Bukan mudah. Dia mau masuk hospital, keluar balik, masuk balik. Okey. Ni anak saya ni. Sebelum pergi yang tadi saya tunjuk dulu yang ni. Dia punya ni. Ya. Okey. Dia masih 4 bulan. Dah nampak tu macam tu lah. Masya Allah, comel. 2 bulan. Semangat badan dia. Tu masa kecil lah tu. Dia pakai tiup sampai umur 8 bulan. Oh, okey. Tiup dekat ni. So dia tak boleh menyusu, dia tak pandai menyusu. So dia pakai tiup lah masa tu. Dia. Tuan-puan bila kita ada anak istimewa, kita perlu bersedia dari psikologi. So kita yang bentuk, memang mula-mula bukan semudah yang kita nak cakap. Kalau kita kata ke orang, terimalah kehadiran anak ni dengan hati terbuka. Macam mana terima Pak Azrin kan? Betul? Senanglah you cakap, you tak ada, dia sebab macam tu kan. Tapi kalau kita kata macam tu ke orang, sampai bila-bila pun ada masalah pada kita lah. Sebab kita yang kena belajar untuk menerima kehadiran anak. Sekiranya tuan-puan ada pasangan yang tidak mahu menerima kehadiran anak ni, ada berlaku ya dekat hospital. Kebetulan lah waktu saya anak masuk kali kedua ke hospital. Kali kedua ke kali ketiga? Kali ketiga saya rasa. Masuk ke hospital, saya jumpa dengan anak-anak yang beberapa orang yang mak ayah dia tak nak. Oh, okay. So dia membesar di hospital sampai umur 3 tahun macam tu, baru kebajikan masyarakat pun tak boleh ambil. Dia nak ambil diorang ni. Sebabnya dia perlu rawatan di hospital. Ada setengah tu dia tak boleh makan. Tak boleh makan, so dia pakai tiup jugalah macam tu. Saya kata kenapa dia tak boleh makan? Saya nak tahu jugalah. Saya ni banyak tanya. Kenapa dia tak boleh makan? Macam mana dia nak kata? Dia macam dalam mulut dia tu, kalau kita ni masuk makanan macam seolah-olah pisau siap dalam mulut dia. Oh, macam tu. Okay. Ada penyakit yang anak macam tu. Saya kata Allahu Akbar. Adalah yang dekat hospital mak ayah tak nak, dia tinggalkan aja. Tak nak alamat betul, orang pun tak jumpa. Tak dapat anak. Pertamanya tuan-puan, terimalah kehadiran anak. Sebab pada saya macam tadi itulah, anak teristimewa, anak yang special ni, dia punya macam ni, bela dulu, jaga dulu, tuan-puan akan nampak nikmat-nikmat dia akan datang. Kalau kata kita tak boleh terima untuk awal, pada saya, tuan-puan mungkin boleh jumpa orang tertentulah. Kalau pasangan nampak tak boleh menerima, jumpalah, carilah orang supaya pasangan kita tu boleh menerima, bantu dia. Sebab dia bukan tak nak terima apa, sebab dia tak ada ilmu untuk tu. That's why dia rasa macam dia tak tahu nak buat apa, nanti kos banyak sangat. Betul ke kos banyak sangat? Betul ke kos banyak sangat untuk ni tu? Sekarang ni kerajaan kalau bawa anak-anak istimewa, dia percuma je. Walaupun kerja kerajaan ke, tak kerja kerajaan ke, anak tu sendiri ada dia punya kad yang boleh buat kad, nanti pergi mana-mana banyak perkara yang untung untuk dia. Sekolah pun dia ada allowance untuk dia. Tak kira lah gaji mak ayah tu berapa, ada untuk dia. Sebab untuk dia, bukannya untuk mak ayah. Ada untuk dia bahagian dia. Jadi untuk menerima ni secara emosinya mak ayah kena terima. Dan kalau tak ada, memang tuan-puan akan berlaku perasaan yang teruk, rasa macam-macam perasaan ada. Lepas tu masa membesarkan dia pun memang lain daripada orang lain kebanyakannya. Kalau dia autis, tuan-puan kena berhadapan dengan keadaan macam dia mengamuk dengan macam-macam lah. Dan orang tengok dia ni kenapa buat anak dia macam tu, kenapa gulung anak macam ni. Jangan peduli orang kata, orang tak jaga buat anak kita. Jadi kita yang kena belajar bagaimana untuk menerima kita dulu. Bukan orang lain, kita dulu. Kalau tak boleh, bantu diri, cari orang untuk kita, orang yang sekasut. Orang sekasut panggil. Orang yang sama macam kita untuk ni. Ada grup-grup. Cari grup-grup tu. Kalau dekat pejabat, cari di pejabat. Kalau tak dalam Facebook pun tuan-puan boleh cari. Ada grup autis, ada grup syndrome Down. Jadi tuan-puan boleh jumpa orang yang lebih kurang sama supaya tuan-puan faham, oh dia orang pun ada, ramai, bukan seorang, ramai beribu rupanya. Kan, anak KG pun ada anak special. Siapa lagi yang ada anak special? Ramai lah kan yang ada anak special. So macam mana dia orang boleh berhadapan keadaan tu? Ya, konsep dia kena pertama reda terima dulu. Kalau tak terima dulu tak jadi. Itu yang first, terima keadaan anak. Kedua, dapatkan sokongan. Inilah tadi kan saya sebut tadi tu. Carilah kaunselor, cari kumpulan sokongan untuk anak istimewa, cari orang keliling yang ni. Apa lagi ni yang next. Dapatkan
dapatkan maklumat. Maklumat ni jangan banyak sangat ya tuan-puan. Saya pernah cari banyak sangat Puan Hazrin. Bila dapat tahu anak special, habislah kalau boleh setebal ini. Saya print, saya cari, saya study. Kita kan jenis suka belajar agaknya kan. Buatlah study. Tengok semua lama-lama saya penat. Dapatkan penting saja tuan-puan, ataupun dapat daripada orang lain dan sesuaikan dengan kita. Sebab bila kita cari banyak sangat maklumat pun akhirnya kita macam senak berut macam tu. Banyak sangat benda tu dan tak semua pun akan sama. Setiap anak yang hadir tu kalau ada syndrome Down ataupun autistik takkan sebiji macam orang lain. Cara mengendalikannya pun sangat berbeza-beza. Orang lain boleh syorkan kaedah tu. Kita boleh tengok okey tak okey nak gunakan. Kalau tak boleh gunakan tak apa, ketepikan. Kita guna pula cara lain. Begitu je trial and error untuk anak kita. Cuma tuan-puan pertama pada saya kita yang first jaga hati kita dulu. Jaga hati, jaga emosi kita dulu. Sebab kadang-kadang tu ada waktu anak-anak macam ni, Allahu Akbar. Ada waktu tak tidur. Macam anak saya kadang-kadang ada waktu dia seminggu berada di Malaysia, dia punya jadual malam dia. Kadang-kadang berada di US, di Amerika. Saya kata macam tu sebab dia tak tidur malam tadi pun dia tak tidur. Semalam saya tak dapat tidur sebab bilik saya mungkin panas sikit, saya tidur kat luar. Bila tidur kat dia tak tidur, duduk main-main. Adik dia seorang lagi pun dia tak tidur juga. Jadinya tak tidur kat rumah tu. Jadi kita kerja. So dia jadi isu kat kita lah. Kalau kita bekerja kan, jadi kita kena sesuaikan diri macam mana nak buat bincangan pasangan. Kena cari ikhtiar. Sebab pada saya akan ada jalan. Akan ada jalan. Begitulah. Kalau kita fikir tak ada jalan lah, teruk akan teruk lah. Cari ada jalan, insya-Allah ada jalan. Dan kita seronok je dengan semua tu. Seronok ni, tunggu dia ni tu. Seronok kan aja. Rasa seronok aja. Walaupun tak seronok kita kan seronok je. Kira ni enjoy macam tu kan. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan nampak tak maknanya bagaimana kita sebagai ibu bapa yang punya anak istimewa ni kan nak bawa diri kita ni untuk orang kata melayan Karina dan pembesaran anak-anak istimewa ni. Jadi macam Puan Azimah cakap tadi, first and foremost tuan-tuan dan puan-puan, kita sendiri kena terima keadaan anak kita tu. Kita ni maksudnya kita, diri kita sendiri sebagai ibu dan bapa dan pasangan kita tu. So bukan mudah, saya faham bukan mudah. Kalau kita dengar daripada perkongsian Puan Azimah tadi pun maknanya bukan mudah untuk orang kata nak terima tetapi belajar untuk terima sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan kan. Belajar untuk terima macam-macam lah caranya kan. So kita cari kawan-kawan yang sama keadaan dengan kita, ada anak istimewa juga, kemudian dapatkan moral support daripada orang-orang tertentu kan yang boleh orang kata guide emosi kita sebenarnya. Itu yang penting kan Puan Azimah. Jadi selain pada tu maksudnya kita nampak dekat sini ujian tu pun anak yang istimewa ni pun sebenarnya ujian untuk kita, tapi walau bagaimanapun kita kena menjalankan tanggungjawab sebagai ibu bapa tu untuk mendidik dia, untuk jaga dia sebaiknya kan Puan Azimah kan. So itu penting. Saya sambung sikit Puan Rin. Puan Rin, saya sambung sikit. Bila sebut pasal kata ujian tadi tu, ada saya dia macam kita belajar. Macam kita belajar, kita tak pandai terus. So ini adalah buku untuk kita belajar tentang anak kita tu. Kalau dapat rekodkan mana yang bagus, nanti saya share tentang pengalaman saya buat jurnal untuk dia. Macam tu. Okay, Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi sebenarnya saya personally pun kagum dengan ibu bapa yang ada anak istimewa ini sebab dia menjadi salah seorang ahli keluarga kita sebenarnya kan. Anak istimewa ni tadi menjadi ahli keluarga kita kan, yang mana kita perlu lihat hidup dengan dia 24 jam kan. Setiap masa kita akan melihat dia punya progress dan sebagainya, dan kita sendiri sebagai ibu bapa pula orang kata kena adapt dengan keadaan itu, kena berilmu. Itu poin yang saya suka tadi sebenarnya. Yang ketiga tu mendapatkan maklumat. Itu penting sebagai ibu bapa yang mempunyai anak istimewa ni. Kita perlu lebih berilmu daripada ibu bapa yang tiada anak istimewa ni, sebab banyak benda yang kita nak kena belajar kan Puan Azimah kan. Banyak benda. So macam dia berlainan pula tu. Contohnya macam Puan Azimah ada anak sindrom Down, mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang ada anak autism, misal kata slow learner ke dan sebagainya kan, hyperaktif ke. Jadi dia lain-lain isu, lain-lain keadaan, lain-lain ilmu yang kita kena belajar tu kan. Ada dyslexia contohnya, yang tulisan terbalik tu kan. Ada yang gitu. Ya betul. Jadi
saya nak tanyalah kan kepada Puan Azimah kan, sebagai seorang ibu, apakah harapan Puan untuk anak Puan ini dapat lakukan? Maknanya ada tak macam nak jadikan dia seperti anak-anak normal yang lain ke kan? So walaupun dia sebenarnya dalam kategori OKU, tapi Puan sendiri sebagai ibu kan, so ada tak rasa macam tu? Okey, terima kasih Puan. Macam saya sendiri kan, kalau kita tengok orang nak anak kita jadi boleh pandai cakap, boleh begini, orang lain kan atur itu. Saya share. Sebab kadang bila dia jumpa doktor, dia kata begini, kenapa you tak bawa dia ni pergi ni tu, kenapa you tak pergi speech, tak pergi ni daripada dah lama dah, umur dia berapa dah, kenapa dia tak pandai cakap lagi, you tak ni tu. Saya tak bercakap. Saya tak jawab lah biasanya untuk tu. Saya diam je lah. Tapi saya beritahu lah yang dia ni first untuk treatment dia ni, dia kesihatan. Nanti saya akan tunjukkan juga kat dalam ni. Tapi pada saya yang utamanya dari segi kita nak anak kita ni dapat mengurus diri sendiri, dan ini pun cikgu-cikgu di sekolah kalau tempat istimewa dia cuba ajarkan yang ini. Anak-anak dapat mandiri, dapat mengurus diri sendiri. Apa? Dapat mengurus diri sendiri tu pun alhamdulillah. Contohnya kalau dia dalam atas kursi roda pun dia boleh pakai baju sendiri ke, dia boleh makan sendiri dengan cara dia kan. So itu adalah satu perkara yang sudah cukup baik, sudah cukup bagus. So kita tak buat yang tinggi-tinggi dulu untuk umur dia yang awal-awal ni. Dia boleh dapat pakaian, dia pandai makan. Macam anak saya kan, mula-mula tu dia tak pandai merangkak. Dia merangkak first macam laba-laba. Macam tu dia punya keadaan. Lepas tu dia boleh naik tangga. Ya Allah, ya Tuanku. Tu sebabnya saya kata dapat anak yang istimewa ni. Saya rasa mak saya dulu pernah mengasuh anak. So ramai budak-budak kecil yang mak saya jaga sampai dah besar. Masa saya tengok senang je dia orang. Senangnya mak saya jaga dia. Tahu-tahu dah pandai cakap, pandai jalan, pandai, semua pandai, senang, mudah sangat dia punya pembesaran dia. Rasanya saya kalau lihat itu, mungkin saya tak sempat dah mengucap syukur. Tapi bila ada anak macam ni, dia panjat tangga, dapat naik panjat tangga. Ya Allah, Ahmad boleh panjat tangga. Ahmad boleh melompat ke depan. Macam tu. Kalau kita melompat-lompat je anak aku ni, pasalnya orang macam tu kan. Tak boleh duduk diam ke? Ini bila dia dapat melompat ke depan tu, ya Allah, alhamdulillah dapat melompat ke depan Ahmad. Ya, dia tak boleh melompat ke depan. Dia boleh melompat cepat. Dia jumping, kat rumah tu ada yang untuk yang jumping tu. Tapi dia tak boleh melompat ke depan. Dan kena belajar untuk tu. Dia kena belajar untuk passing bola macam tu. Banyaklah dia kena belajar. Benda tu dia memang kena belajar. Malah menyusu masa kecil pun dia ada belajar. Dia pergi kelas terapi. Amat kecil-kecil lagi. Umur dalam 2 bulan macam tu dia dah masuk kelas. Kelas belajar. Belajar untuk menyusu. Sampai umur dah 8 bulan macam tu baru dia boleh menyusu. Kalau tak dia pakai tiup. Bila tercabut je tiup dia tu, tiup masuk susu. Dia pakai tiup, nak masuk susu pakai tiup. Jadinya bila tercabut je tu terus pergi kat tempat kecemasan. Sebab takut dia nak minum tak boleh kan. Dia tunggu kecemasan, dia orang pasangkan balik benda tu. Dia tak boleh pasang. Dia tak bagi kita pasang. Sampai saya kata saya nak belajar boleh? Tak boleh. Dia kata. Kita risau juga lah sampai bila Ahmad ni nak pakai ni tu. Alhamdulillah masa umur 8 bulan tu dia dapat menyusu. Sikit-sikit lama-lama dia dah sepenuhnya lah dia boleh nyonyot. Dia tak boleh menyonyot. Dia selalu anak lahir, tak payah ajar kemahiran tu, dia dah boleh pandai menyusu. Tidak rupanya. Dengan ni baru saya tahu, bukan macam tu rupanya. Tak semestinya semua orang dapat anugerah yang sama. So dia tak pandai. So memang kena ajar. So ini anak-anak macam ni, anak special tu begitulah. Kita kat mana tadi? Saya dah pergi kat situ dah. Ini cerita pasal ni. Dia boleh buat kecil pergi tandas, tapi problem dia sekarang ni, Ahmad masih lagi pakai, anak saya nama Ahmad ni, dia masih pakai pampers lagi. Disebabkan bila pergi dekat tempat yang memang dia ajar masa dia kecil, saya hantar dia dekat Anis di Putrajaya, itu satu-satunya tempat yang menyediakan untuk anak sindrom Down special untuk anak jenis tu je. Lain tak ada di situ. Tapi susah nak masuk. So alhamdulillah Ahmad dapat masuk di situ, tapi saya terpaksa keluarkan dia. Di situ dia ajar untuk toilet train semua. Tapi problem dia bila hantar kat tempat lain, orang lain tak boleh terima keadaan dia. Orang tak pandai nak handle dia. Dia selalu pergi, memang cikgu dia selalu bawa pergi toilet. Sejam sekali bawa pergi toilet. Jadi nak pergi toilet. Jadi cikgu yang tempat lain ni jangka dia suka main air macam tu. Nak pergi toilet je macam tu kan. So jadi saya patah balik. Jadi tidak lagi ajar dia untuk toilet tu sebab orang tak boleh nak asuh dia, orang tak nak jaga dia. Jadi susah. Memang kalau tak saya akan kena berhenti kerja lah. Saya boleh buat, tapi saya kena berhenti kerja.
Sebab tak ada orang nak macam bawa dia macam tu, nak orang nak jaga pun bukan, adalah beberapa tempat saya hantar akhirnya diorang pulangkan balik. Tak apalah, alhamdulillah juga daripada dederan kita kan. Dia pulangkan balik. Dia pulang balik tak boleh nak jaga dia sebut macam tu. So kena cari tempat yang boleh, dan bukan mudah orang nak cari jaga anak yang special. That's why banyak setengah ibu bapa akan berhenti salah seorang untuk mengasuh anak macam ni. Sebab orang suka nak jaga. Terutamanya lagi kalau anak yang autis nampak macam normal, Puan Hazrin. Ya, Tapi betul. rupanya Allahu Akbar, susahnya tak ada orang nak jaga, macam tu, sampai macam tu sekali. So mak ayah ni mencari alternatif, berbincanglah, semoga harapannya ada ruang, ada sesuatu boleh dibuat. Itulah Puan Nazrin dia punya niat tu. Okay. So maknanya Puan Azimah, kita nampak dekat sini bahawa menjaga anak istimewa ini memang ternyata tidak sama dengan menjaga anak yang normal lah. So dan kalau kita yang mempunyai anak istimewa ini macam Puan Azimah sendiri kan, kalau ada mindset untuk nak jadikan anak tu normal, memang tak logik lah. Maksudnya dia tidak akan berlaku begitu sebab fitrahnya Allah dah jadikan dia adalah seorang anak istimewa. Jadi maknanya betul di sini ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai ibu bapa ni lah yang mempunyai anak yang anak yang kelainan upaya inilah yang maknanya kena betulkan mindsetting kita tuan-tuan dan puan-puan ya. Kena sesuaikan. Yes, sesuaikan dengan dia. Mungkin Betul. cara mendidik dia berbeza, cara berhadapan dengan dia sedikit berbeza. Tapi sebenarnya bila membesarkan dia, kalau kena marah, sama je kena marah. Sebab dia faham benda tu kan. Dia tahu pun orang marah dia. Kalau dia buat nakal ke something, dia buat kena marah juga. Sama juga. Tapi kalau kita tengok slide Puan Azimah ni, mandiri anak. So maknanya pengurusan kendiri anak tu yang penting. Ibu bapa perlu belajar sendiri dan juga train kepada anak istimewa ini. Itu penting. So maknanya dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh mengharapkan anak tu menjadi seperti normal seperti anak-anak orang lain. So itu bezanya dan istimewanya anak kita ini sebenarnya. So itu kita kena pegang dekat situlah. Okey, so Puan Azimah, saya nak Puan Azrin, tambah sikit boleh tak? Ya, sila. Tuan-puan, tuan-puan jangan mendera diri sendiri dan juga anak itu. Tuan-puan kena fikirkan begini. Anak istimewa ini tuan-puan, dia seperti bawa satu beban batu yang berat di belakang dia naik bukit. Orang lain naik bukit, dia je naik. Mereka ni macam bawa batu. Bila dia bawa batu, dia mungkin sedikit slow. Dia sikit macam orang kena faham macam mana cara dia nak bergerak itu slow sedikit mana orang lain ke. Dengan kita sendiri, itu kena faham. Dan jangan sangat push, termasuk diri kita rasa teruk. Bila tak rapat itu teruk. Aku mak ayah yang tak berguna, tak. Kita telah cuba. Dia juga sedang mencuba. Maksudnya sama-sama lah, macam relax, tenang-tenang. Hidup perlu dijalani biasa. Macam tu kan. Okey Puan Azimah, saya pernah tengok satu iklan iklan tu iklan Thailand lah sebenarnya, okey, iklan luar negeri So iklan tu berkaitan dengan anak autism sebenarnya, okey. Dalam iklan tu ibu bapa tu membuang anak tu, maknanya dia tak terima anak tu dan anak tu dijaga oleh nenek, oleh seorang neneknya lah. Okay, what happen ialah bila Puan Azimah sebut pasal analogi tadi tu kan, anak istimewa ni seolah macam memegang macam ada satu batu yang menghenyak dia kan. Jadi sama dengan iklan yang saya lihat ni, anak autism ni ataupun anak istimewa ni tadi, dia seolah-olah berada dalam satu bilik ataupun satu ruang yang dia sahaja yang ada dekat dalam bilik atau ruang itu, yang orang lain tak nampak. So ia menggambarkan bahawa batu tadi itulah. So maknanya ia menggambarkan bahawa apa juga kekurangan dia, okey, halangan yang dia hadapi, orang lain tak nampak, orang lain tak rasakan sebenarnya. Sebab itu orang lain maknanya melayan dia seperti biasa sahaja kan. Itu bezanya anak kelainan upaya dan anak yang normal tuan-tuan dan puan-puan. Bila anak yang normal ini, kita nampak dia normal, dia bertingkah laku, beremosi seperti biasa kan. Tapi kalau anak yang tidak normal ini, maknanya dia berada dalam keadaan dalam dunia dia, dalam obstacle dan halangan yang dia hadapi. Sebab itu yang penting adalah ibu bapa tadi perlu adalah orang yang pertama yang perlu memahami anak ini dahulu. Jadi itu penting tuan-tuan dan puan-puan. Itu penting kerana anak ini bergantung kepada kita lah, orang dewasa, orang ibu bapa yang awal-awal ini. Yang akan membawa dia sehingga ke hujung kehidupan ni. Betul Puan Azimah kan? Sebenarnya ada juga mereka ni boleh dibantu juga untuk mandiri. Maksudnya tidak sepenuhnya bergantung dengan kita, tapi ada perkara yang boleh dia pun akan bantu kita nanti akan datang. Boleh. Contohnya macam anak saya yang macam dia syndrome Down, pada saya dia masih boleh buat kerja yang rutin. Kerja yang
Contohnya siap-siap dalam mind saya dah ada dah. Nanti Ahmad dia tolong basuh kain, saya kata. Ada dah. Sebab dia boleh macam nanti ambil kain, masuk dalam mesin basuh, lepas tu nanti boleh gantung, dia benda yang rutin, dia boleh buat. Boleh buat. Anak yang nombor 2 nanti tukang masak, saya nampak dia suka masak. Anak saya semua lelaki pun ada. Anak saya semua lelaki. Nombor 2 nanti dia tukang masak, saya kata. Nombor 3 mengemas. Planning awal-awal untuk menyenangkan diri sendiri. Betul. Tapi apa pun Puan Azimah, maknanya anak-anak Puan berada dalam keadaan umur kanak-kanak kan, maksudnya umur 7 tahun pertama dan 7 tahun kedua. Jadi benda tu boleh rutin harian tu, maknanya kita boleh asuh, boleh didik, boleh ajar kan. Termasuklah anak yang sindrom Down tadi, maknanya boleh latih, boleh ajar. Boleh dilatih. Sebab di boleh lihat kepada keupayaan dia. Yes, sebab betul. Ada setengah yang memang tak upaya, tak usahlah kita paksa, memang dia tak boleh. Contohnya memang atas kursi roda, kita paksa basuh, payahlah juga. Yang upaya, yang dia mampu, yang kita tengok sesuai, dia ni boleh buat ni. Yang ni dia bagus dari segi craft contohnya. Semua akan adalah dia punya keupayaan tersendiri yang kita akan tengok. Cuma kita kena perhati betul-betul. Sebab macam Puan Rin sebut tadi, yang autis tu, yang dia duduk dalam dia sendiri, saya share sedikit yang saya tahu tentang anak-anak autis ni. Bila dia begitu, sebenarnya orang ni dia macam sangat alert dengan bunyi. Bagusnya mereka pada bunyi, dia boleh dengar sana sini, detail dia dengar. That's why hidup dia sangat sibuk. Kita tak sibuk sebab kita tak dengar. Dan kita tidak memerhati dengan detail. Mereka boleh buat detail. That's why ada orang yang autis, dia naik flight ataupun dia naik helikopter, dia boleh lakar sebiji yang kat bawah tu. Pernah dengar kisah tu? Kenapa? Itulah special dia. Kita tak boleh buat. Suruhlah sampai ke sudah, kita kata matilah, aku tak boleh buat. Dia boleh buat. Yang saya cakap tadi, Allah Ta'ala jadikan orang ini sesuai, adalah tugas dia, ataupun sesuatu yang kita kena teroka. Betul, Masya Allah. Kita tak jumpa lagi. Itu yang orang kata satu miracle lah kan, yang Allah orang kata berikan kepada orang-orang yang macam ni kan Puan Azimah. Jadi maknanya kita perlu orang kata sentiasa bersyukur dengan nikmat yang kita ada. Okey, begitu kan. Jadi alhamdulillah Puan Azimah saya nak tanya satu lagi soalan ni. Adakah Puan ada terfikir atau membuat perancangan tertentu untuk anak Puan ni tadi, dan adakah ia menjadi satu tekanan atau stres pula buat Puan dan anak untuk melaksanakan perancangan ini, atau bagaimana? Okey. Puan Harin, sebenarnya pada saya kita lalui kehidupan ini dengan cara yang datang macam air sungai, datang berlalu macam tu kan. Bukanlah makna kena paksa. Yang dalam planning memang ada. Macam saya, macam fokus dia di awal-awal ni kita nak tumpu pada fizikal. Lepas tu terapi cara kerja dia kita nak penuhi supaya dia boleh boleh buat bekerja sendiri, ataupun boleh contoh macam pakai pakaian sendiri, boleh menyepak bola, boleh buat yang rutin yang biasa. Dia cara kerja dia. Tapi tu perlu bantuan pakar lah, sebab kita tak pandai. Kau tak kena pergi kelas untuk tu. That's why kita belajar, nampak buat kat rumah, sambung kat rumah lah. Sekarang ni tengah PKP, Ahmad tengah stop, nanti insyaAllah akan datang ni boleh lah dah. Dia sambung balik terapi kerja dia. Tetapi terapi pertuturan ini sekiranya dapat. Kalau kita dah memang tengok memang tak dapat juga, memang taklah, memang bukan untuk dia bercakap. Tapi dia boleh faham apa kita cakap. Mungkin gunakan bahasa isyarat begitu, dia faham. Setakat ni kadang-kadang tu saya tepuk tangan lah nak panggil dia macam tu sebab dia tak dengar, Ahmad tak dengar. Dia punya tahap pendengaran dia sangat kecil, macam tu lah, berapa persen yang ada, sangat sedikit, jadi dia tak boleh mendengar dengan baik. Jadi macam tepuk tangan, kadang kena panggil, kena tepuk dia baru dia tahu kita panggil dia, macam tu. Dia tak dengar. Dan dia rabun juga, dia pun rabun juga, rabun dekat. So dia banyak lain daripada kita. Tapi pada saya macam kalau boleh kita buat, kalau tak guna bahasa isyarat. Lepas tu mungkin kita boleh pergi ke arah empower dia pada masa depan. Itu sampai kita tak tahu umur dia pergi dulu atau kita pergi dulu kan, kita tak tahu mana satu untuk tu, setakat mana kita untuk ajar dia macam dia boleh menyara diri sendiri. Dan dalam waktu yang sama adik-beradik dia, kalau dulu saya tak jangka saya ada anak, saya beritahu dengan sepupu-sepupu dia untuk take care Ahmad juga. Memang macam tu, saya latih anak-anak abang saya untuk macam tu, untuk disayang anak saya macam tu lah. Lepas tu bila dah ada adik-adik dia pun jadi kenalah, bukanlah bangsa nak kata, tapi memang kenalah take care
untuk sayang abang dia. Daripada kecil lagi dah beritahu, ni sayang abang, abang macam ni, abang tak tahu yang ini, ni kena ajar, kena buat macam ni, nanti kena sayang dia. Sentiasa sebut. Supaya dia faham konsep tu. Dan saya percaya ramai anak-anak ataupun adik-beradik, ada yang adik-beradik special, mereka ni lebih bertanggungjawab. Dan kadang itu Allah nak jadikan. Mungkin anak kita ni memang jenis tak kisah sangat, tapi bila ada special, dia jadi orang yang lebih sedikit bertanggungjawab berbanding kalau dia tak ada. Kan dia, bila orang ni ada tanggungjawab ni, dia macam cepat besar sikit lah, cepat matang sikit. Gitu. Dia cepat dewasa sikit lah. Jadi maknanya hubungan antara Ahmad dan adik-beradik dia sangat baik ya Puan. Maksudnya adik-beradik dia pun, adik-adiknya pun sangat membantu, sangat bagi kerjasama dengan apa juga yang berlaku pada Ahmad lah. Maksudnya macam tu. Adik dia yang nombor 2 umur 5 tahun, Ahmad 8 tahun. Adik dia nombor 2 5 tahun, yang nombor 3 tu 3 tahun. Yang 3 tahun tu tak tahu apa. Yang hak tu memang membuli Ahmad. Dia gigit lah Ahmad ikut dia. Yang tu tidak, belum lagi lah. Dia tak faham. Takut ulang-ulang dia ngangguk. Dia ngangguk. Betul macam tu. Lepas tu kadang kita tak nampak dia gigit kawan tu. Jadi nombor 2 tu dia dah faham dah. Yang tu dia larang adik dia tu. Maknanya dia dah boleh faham. Okey, alhamdulillah. Jadi macam Puan sendiri sebagai ibu kan, adakah Puan dalam merancang macam-macam perkara yang Puan rancang untuk anak Puan ni, adakah Puan rasa stres, ada tekanan? Dia macam ni lah Puan. Puan Hazrin, kadang-kadang dalam sama juga kalau kita melalui pelbagai ujian-ujian lain. Kalau kita punya emosi tengah okey je dia punya tu. Tapi kalau kita dalam keadaan porak-poranda, banyak isu lain, ini tak settle, kita pun teruk juga sebenarnya. Tapi bila kita dalam emosi yang tenang, relax, kita rasa okey je sebenarnya. Jadi tuan-puan cuba cari cara untuk kekalkan emosi kita tu supaya semakin dalam keadaan okey. Kalau tak okey, kena cari kenapa saya penat sangat ke kerja, atau saya penat sangat ke buat kerja rumah. Ada waktu Puan Hazrin, saya minta maaf, saya beritahu betul-betul kadang tak ada waktu, memang saya tak kemah rumah, saya biar. Saya tengok macam tu. Sebab bila kita dah kemah tu kita marah. Sebab dia sepah ke lepas tu. Memang dia takkan buat elok punya. Dia makan pun kadang, Ahmad dia punya style. Saya kata, Ahmad, kaya je kamu ni. Lepas makan lempar pinggan. Dulu pakai pinggan Corel. Beli dekat Langkawi kan. Seronok lah. Konon kan mak nak merasa sekali. Kata Corel pula tak boleh pecah. Ahmad buat swing macam tu. Tengok, pecah. Baru tahu boleh pecah dia punya Corel. Memanglah kan. Dia tahan. Tapi bila baling dengan cara yang pelik macam tu mungkin pecah lah juga dia kan. Itu nak ceritanya. Bahawasanya kadang tu kita kena cari emosi kita mana yang kalau kita okey emosi kita, kita akan okey jaga dia. Tapi kalau emosi kita okey, kita mengamuk-ngamuk jadi macam itulah. Jadi kita perlu bantuan pasangan kita juga, bantuan anak bila dah mula besar supaya sama-sama faham dan sama-sama ambil tanggungjawab. Bukan seorang-seorang. Tak kita penat. Okey, tadi Puan kata kita perlukan bantuan daripada pasangan juga kan. So maknanya macam dalam Puan orang kata raise up, mendidik anak istimewa ini, bagaimana kerjasama dengan suami? Adakah macam cabaran ataupun macam mana? Saya setakat ni alhamdulillah, tapi tuan-puan boleh doa je sebab kadang-kadang kita pun ada masa penat dan malas juga. Dia pun ada masa penat dan malas juga, sama je nak cakap. Sebab kita sebagai manusia ada waktu, jadi kena banyak doa jugalah dengan Allah Taala supaya bantu kita semua sama-sama macam mengambil tanggungjawab. Bukan seorang je. Macam saya, sebab saya punya kerja susah nak keluar. Husband saya dia cikgu, dia boleh hantar pergi hospital. Sebab dia akan kerap. Dulu memang saya ambil cuti lah. Masa yang dulu awal-awal. Yang kemudian ni husband saya pula. Dia dapat, saya tak dapat pula. Kena ambil maksudnya ambil tanggungjawab lah. Jangan lepaskan tanggungjawab pada seorang sahaja. Sebab berat kalau seorang-seorang tangani. That's why ada suami dan isteri. Saya percaya yang ada ramai lagi anak pun sama juga, perlu dua-dua. Kalau seorang dia penat untuk tangani itu, terutamanya bagi yang bekerja. So itu antara yang macam kena ada komitmen. So macam saya alhamdulillah. Macam saya Ahmad tu, dia makanan special. Bubur yang kena menanak macam buat kenduri. Itu untuk stok dia seminggu 7 hari ataupun 6 hari macam tu, kadang dah habis dah stok dia tu, seperiuk besar. Kuah sup, blender
blender hancur, jangan ada sedikit pun. Pernahlah cuba yang lain, paksa-paksa tak nak, yang tak boleh. Dia nak yang tu juga. Dan itulah, kalau nak pergi mana-mana, nak pergi outstation ke overseas ke mana, bawa lah bubur tu, beku kan. Lepas tu nanti perangat bagi dia cair macam tu. Itu je dia nak makan. Kalau tak, dia tak makan. So banyak pilihan makan, dia tak makan. Saya rasa anak autis pun ada yang macam tu, dia pilih-pilih. Tak tahu macam mana boleh masuk senarai dia dalam makanan yang dia makan. So, Bila fikir anak macam tu, kita pun sama juga Puan Azrin kan. Kita pun ya, ada ya. makanan-makanan kita sendiri yang macam, kenapa dia tak makan ni, dia makan. Ada pantang-pantang kita dan Adalah sebagainya. pantang kita. Jadi maknanya pentinglah orang kata kerjasama dengan pasangan, dengan suami, dengan isteri ya. Maksudnya kena ada give and take juga, dan kena understanding juga antara satu sama lain. Betul Puan? Betul. Okey, so Puan, dalam keadaan orang kata keadaan menghadapi anak istimewa ataupun memiliki anak istimewa ini, masyarakat mempunyai persepsi bahawa anak istimewa ini memang kuranglah daripada orang lain, kurang daripada anak-anak yang normal kan. So pada pandangan Puan sendiri bagaimana? Adakah mereka mempunyai keadaan yang lebih baik daripada orang lain sebenarnya atau bagaimana? Okey Puan Azrin, terima kasih banyak soalan tu. Kalau orang nak pandang anak kita macam pandang pelik macam tu, memang akan ada yang begitu. Tapi macam saya, sebab daripada awal saya telah pasakkan dalam mind saya, anak saya ni sangat special. Dan saya jumpai Allah Ta'ala bagi kepada saya semua yang special-special juga. Contohnya, anak saya tu bila dibawa kat luar, bila orang jumpa yang bukan Melayu, Cina, India, boleh datang Ustaz Kepala Amat masa dulu bulan COVID tu kan, datang tengok penghunian tu. Ada setengah yang ada setengah bang hulur duit, ada setengah dia tak cakap apa, macam senyum, suka tengok macam saya, macam happynya, rasa teruja. Dia tak cakap apa-apa pun, dia tak tanya apa pun, kita pun happy je tengok dia macam tu. Tengok anak kita macam rasa seronok macam ni, nampaklah dia belai anak kita tahu dia ni tu. Lepas tu kemudian baru cakap lah, saya ada saudara yang macam ni, dia sebut gitu. Nampak dia macam mungkinlah masa saya dapat amat ni kan, saya kata susah saya dapat amat ni. 10 tahun lepas tu baru dapat, kebanyakannya gugur banyak kali, sampai 4 kali ke 5 kali gugur macam tu dalam 3 bulan macam tu kan. So dia ni bila selepas alhamdulillah, saya rasa mungkin untuk antaranya lah, saya pergi umrah. Permintaan saya waktu tu, ya Allah Tuanku, kau anugerahkanlah anak syurga, anak yang boleh masuk syurga. Itulah kot kan, dia sebut macam tu. Kita dah minta macam tu. Lepas tu yang disayangi orang macam tu kan, memang orang sayang. Ni mana tengok dia macam belas kasihan. Bila jumpa kawan macam cakap, sukalah amat tu, macam jatuh macam rasa sayang. Nampak je macam sayang. Macam tu lah, kita pun sama juga. Bila nampak itu macam redup hati kita. Kau nak marah tak jadi, tak jadi marah kan. Sebab kita mungkin doa macam tu lah. So pada saya, apa-apa pun kalau nak pandang orang, nak macam pandang anak kita rendah ke apa ke, jangan peduli pada itu. Peduli, fokus pada diri kita, pasakkan pada diri kita, anak saya ni dia special, macam saya cakap tadi, special, dan dia bukan kurang upaya, tapi dia mempunyai lain upaya dia berbanding orang lain. Dia tak akan sama. Kalau kita tanamkan dalam diri kita macam tu, apa pun orang pandang pada anak kita, tak ada apa. Sebab fokus pada yang kita fikir tu tadi, Allah Ta'ala jadikan orang yang tertentu, dia jadikan begini, ada kesesuaian dia, ada tempat dia, ada dia nak pergi, ada macam mana kelebihan yang orang lain biasa tak boleh buat. Begitu. Bayang tadi saya pergi kan, macam tuli. Orang yang tak tuli, kalau duk jaga bom ataupun meriam, seteruk macam tu kan, dia okey. Macam tu. Okay. Jadi maknanya dekat sini pentingnya mind setting inilah kan, mind setting yang kita perlu pasakkan dalam fikiran kita, dalam emosi kita. Betul Puan? So maknanya dekat sini ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai anak istimewa di luar sana, yang penting tadi mind setting. Apa pun dia berbalik kepada laras minda kita sebenarnya. Kalau kita gagal ataupun kurang mind setting bahawa dan kesedaran bahawa kita mempunyai anak yang istimewa, yang tidak normal seperti anak-anak normal yang lain, jadi kita akan bertingkah laku seolah anak tu normal, walhal bukan, walhal dia memerlukan orang kata anak-anak tu rely kepada kita lebih dan anak-anak tu memerlukan penjagaan yang rapi daripada kita macam tu kan. Jadi itu penting mind setting tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Puan Azimah, oleh kerana puan juga ibu yang berkerjaya jadi ada tak pernah berlaku keadaan di mana
menjaga anak istimewa ini mengganggu kerja ke kan, ataupun ketua bos fikir kita nak mengelak, puan nak mengelak daripada kerja ke dan sebagainya. Bagaimana puan menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan ini? Okey, terima kasih Puan Azin. Sebenarnya kan tuan-puan anak istimewa ni lebih dia sikit daripada kesihatan lah. Sebab kadang-kadang tu banyak treatment yang perlu di hospital, perlu rawatan susulan, macam-macam lah dia punya ni. Nanti kalau nak bersunat pun dekat hospital, masuk hospital dia tak macam orang biasa. Itu antara yang macam antara yang mungkin kalau ibu bapa berkejaya ada isu sedikit lah macam kena keluar. Lepas tu nak cari sekolah kadang-kadang yang bersesuaian dengan dia. Tak semua sekolah terima. Cuma sekarang ni Alhamdulillah kebanyakan sekolah dah tak boleh nak menolak anak-anak istimewa. Memang kena terima lah dia punya ni tu. Begitu. Tapi tuan-puan balik pada tadi yang ni Puan Azrin apa tadi? Puan Azrin beritahu tadi? Dah lari dah saya punya ni So maknanya dalam kerjaya puan ada tak berlaku? Ada tak berlaku cabaran? Bos tak boleh terima. Yes, pada saya begitu. Macam saya, kita sedaya upaya berbagi-bagi dengan pasangan kita. Sama ada kita yang pergi bawa ke hospital ataupun pasangan kita. Okay. Kita sedaya upaya menyusun dengan baik. Ada waktu kita, ada waktu pasangan kita. Bukan bermakna semua mesti pasangan kita, kita tak apa. Tak boleh begitu. Sama-samalah. Jadi dalam bekerja pula, kita tunjuk sungguh-sungguh kita dalam berbuat kerja. Dan kita kena maklumkan dengan majikan kita situasi anak kita bagaimana. Tapi kita try the best untuk fokus pada kerja kita. Kadang saya ada waktu-waktu yang bukan waktu kerja pun kalau perlu saya lebihkan masa untuk tu. Jadi kita tak nampak untuk mengambil kesempatan atas tu. Kadang orang tak perasan pun kita ada anak macam tu. Tapi situasi saya mungkin berbeza. Ada orang lain yang mungkin lebih lagi dia punya mendapatkan rawatan di hospital ataupun apa. Tuan-puan doa banyaklah sebab majikan kita ni hatinya milik Allah Ta'ala juga kan. Ya, betul. Saya anggap macam tu, maka banyaklah doa juga supaya hatinya lembut, hatinya lebih macam rasa kasih pada anak tu, rasa dia. Tapi kita kena faham, kena jelaskan. Tuan-puan adalah duta kepada anak tuan-puan. Saya suka sebut duta sebab apa? Tuan-puan tak perlu macam sembunyikan sangat macam tak nak beritahu. Ada anak istimewa tapi macam senyap-senyap macam tu. Orang tak tahu apa problem kita. Tapi bila orang tahu, insya-Allah orang cuba bantu sedaya upaya. Kita pula bukan mengambil kesempatan atas sekiranya kita ada anak istimewa ataupun ada anak yang sakit. Tak istimewa pun ada setengah anak biasa sakit, kan? Tidak mengambil kesempatan atas itu. Kita sedaya upaya, kita nak macam mana? Kita bekerja dengan Allah Ta'ala, bukan dengan majikan kita saja. Jadi kita cuba fulfill pekerjaan kita tu sebaik mungkin dengan gaji yang kita terima supaya halal dan kita boleh beri kepada anak kita, kita pun seronok. Dia pun seronok. Dan Allah Ta'ala akan tolong kita dari segi-segi perkara yang macam kita tak tahu macam mana. Allah tolong kita. Saya Alhamdulillah dapat majikan yang baik daripada awal dulu sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan Allah semua atur. Itu je boleh saya katakan. Dia punya ni. Okey, so maknanya kalau dapat ketua yang bagus tu okey lah kan Puan? Doa lah banyak. Macam tu lah boleh kata. Banyak-banyak. So doa tu yang penting tu. Okey, so Puan, sebagai seorang ibu juga kepada anak istimewa kan, sebenarnya macam mana Puan didik diri, didik jiwa tu dari sudut spiritual tu untuk reda menerima anak istimewa ini? Allahu Akbar. Berat juga soalan tu yang macam mana nak reda. Ya. Sebab kita mungkin ada di antara ibu bapa di luar sana yang mempunyai anak istimewa ini yang mungkin dia masih berbolak-balik hati dia, aku ni reda ke tak reda ni, terima ke tak terima ni kan. Tapi kita nampak Puan sangat menerimanya ya, walaupun daripada mengandung hinggalah sekarang. So macam mana Puan maintain untuk reda dengan apa yang diperolehi ni? Allah Akbar. Macam saya cakap dari awal tadi, berat saya nak jawab soalan tu sebab pada saya dia balik pada konsep diri kita. Bila tuan-puan betul-betul berterima kasih dengan Allah Ta'ala sebab macam saya rasa anak saya tu bila dah 10 tahun tak pernah dapat anak, bila dapat anak macam tu walaupun special, pada saya tetap special. Yang macam Allah bagi juga kat saya anak ni. Ya Allah, ya Tuhanku, baiknya Allah Ta'ala bagi saya anak macam tu. Perasaannya, Puan nak sebut macam tu. Kalau nak kata apa, Puan baca, Puan tak ada baca apa. Cuma saya rasa macam, ya Allah, baiknya Allah Ta'ala bagi juga kat saya anak. Saya ingat saya tak ada anak. Saya macam tu, sedih pula rasa cerita balik. Macam itulah konsepnya.
Alhamdulillah. So tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak dekat sini? Maknanya pertama, bagaimana kita nak redha tadi tu, yang main setting tu lah yang penting, yang utama kan. So bagaimana kita laraskan minda kita, laraskan fikiran kita, berbincang dengan pasangan bagaimana untuk menerima anak istimewa ini, dan apa yang perlu dirancang sebenarnya untuk sebelum dia nak dilahirkan ke dunia ni, perlu dah ada dah mindset. Selepas main setting tu kita dah perlu dah ada perancangan kan. So kita boleh tengok Puan Azrin, ya. mungkin ayatnya beginilah agaknya. Pertama, bila dapat je anak macam tu, lahirkan rasa syukur, ya Allah syukur. Kalau kata mungkin tak ada dalam hati, agaknya lah saya boleh mungkin bantu begitu kot. Kalau tak ada dalam hati, cuba terapkan syukur juga. Ya Allah, ya Tuhanku syukurnya, ya Allah Tuhanku syukurnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mungkin ulang-ulang yang itu menyebabkan kita sangat reda dapat anak macam ni. Mungkin begitulah agaknya. Sebab saya macam saya gitu. Sebab mungkin orang lain itu mungkin dia tak dia senang dapat anak, mungkin terus dapat anak yang sulung, baru kahwin terus dapat anak, tapi anak dia special, mungkin dia tak rasa macam tu. Macam saya dah 10 tahun yang saya tunggu anak tu lahir. So macam mana pun anak dia, saya kena sangat bersyukur. Sebab kalau tengok dekat hospital, masa tengok kawan-kawan yang sama bayang amat, masa lahir tu ada selepas dia, ada sebelum dia. Puan Hazrin, ya Allah ya Tuhanku, lagi Allah uji lagi hebat-hebat, dan saya rasakan mak ayah yang ada di situ lagi hebat. Macam ni Hazrin, ada yang kepala separuh je, tempurung kepala tak ada. Saya kata macam mana dia terima anak macam tu? Dia kata saya terimalah, Alhamdulillah, insyaAllah umur dia panjang. So masa tu berapa tahun saya tengok anak dia, sekarang anak saya dah berapa tahun, dah 4 tahun ke masa tu saya jumpa dia kan. Doktor kata dia mungkin berapa hari je hidup, dan umur dia dah 4 tahun. You see? So nampak tak, maksudnya dia boleh terima, apatah lagi anak saya serba lengkap apa semua kan, macam terlengkap lah pada saya macam tu kan, cuma dia perlu ada terima berterusan. So pada saya, tuan puan dapat aje tahu begini, syukur, buat sujud syukur kau dapat. Begitulah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi saya pun terinspirasi dengar. Okey, semangat Puan Azimah. Orang kata keredaannya dengan rezeki yang diperolehi anak istimewa ini, Masya Allah. Jadi Puan, untuk akhirnya kan, sebelum kita melakukan tirai. Tak, maaf, ada pula ni. Okey. So terakhirlah, sebelum kita melabuhkan tirai diskusi kita ni kan, apakah nasihat Puan untuk para ibu bapa yang di luar sana yang memiliki anak-anak istimewa ini, Puan? Okey tuan-puan, terima kasih banyak Puan Rin atas soalan yang terakhir itu pun sangat menarik juga. Tuan-puan, bila tuan-puan ada anak istimewa, mungkin berat, dapatkan sokongan orang sekeliling. Dapatkan sokongan. Kalau rasa emosi tak okey, jumpalah ada rakan ke, relaxkan diri, ada masa untuk relax, ada masa untuk bertenang, bagi penghargaan pada diri. Pasangan pun sama juga. So puji pasangan bila dia dapat buat sesuatu yang macam cakap saya tak boleh buat seorang. So you ada, I dapat buat. Contohlah kalau you I lah dengan pasangan kan. Abang ada boleh bantu saya happy untuk tu. Macam tu lah. Kita pun kena encourage juga pasangan. Sebab untuk dalam keadaan ni. Dapatkan sokongan, maklumat yang sepatutnya yang untuk anak kita unik, dan kita juga kena sesuaikan dengan keadaan anak kita tu. Dan kalau kita ada majikan, maklumkan juga supaya dia faham situasi tu. Tapi bukan kerana beritahu itu untuk saya berlengah-lengah kerja, tidak beritahu. Maklumkan begitu. So dapatkan sokongan, dan tuan-puan ada mungkin rakan-rakan yang macam perlu bantuan, tuan-puan tahu dia anak special, beritahu. Kalau tuan-puan dedahkan diri tuan-puan ada anak special, tuan-puan boleh bantu orang lain. Dia macam tu. Bukan kata tuan-puan bila dapat sesuatu ujian ataupun yang tak okey tu, dia tak okey berterusan. Tuan-puan boleh bantu orang lain pula. Ada sampai situasi macam tu. Macam nak kata, contoh macam orang yang macam pernah tak dengar orang macam yang ada melalui kemurungan, lepas tu dia melalui episod tu dia cuba baiki diri dia, lepas tu dia semakin okey. Itu semua orang yang hebat pada saya. Orang yang macam tu. Sebabnya dia cuba bangun. Daripada orang tak ada ujian tu, pada saya biasa-biasa je. Orang yang ni tu tak ada ujian sebegitu. Yang ini dia istimewa untuk itu, dan dia bantu untuk orang lain supaya boleh keluar daripada keadaan tu, dan boleh walaupun bukan hidup yang biasa, tapi boleh melalui hidup ini dengan rasa tenang dan bahagia juga. Dah seronok juga kehidupan ni. Okey, Puan Azimah, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian bersama-sama dengan kami hari ini dengan topik yang dengan orang kata kupasan yang pada saya sangat
sangat baik, sangat unik, sangat jelas ya, dan orang kata membayangkan ya betapa pengalaman Puan Azimah dan suami ya dalam mendidik anak istimewa ini, khususnya anak sindrom Down ya Puan Azimah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya sebagai ibu bapa, walau bagaimanapun keadaan anak kita itu ya, kita perlu orang kata menerimanya tanpa syarat. Okey, ini konsep sebenarnya dalam kaunseling ya. So maknanya kita terima tanpa syarat anak kita itu, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kerana anak itu merupakan sumber rezeki kepada kita sebenarnya ya. So dan orang kata walau bagaimanapun kita sama ada kita berada dalam keadaan maknanya susah, senang dan sebagainya, anak itu tetap amanah untuk kita didik, untuk kita jaga, untuk kita besarkan dia, okay, dengan keadaan dan keupayaan dia. Khususnya kalau untuk anak istimewa ini, kita perlu didik dia dalam keadaan dia adalah anak istimewa, tuan-tuan dan puan-puan, dan dia bukan anak yang normal lah sebenarnya kan, sebab cara mendidik anak normal dan anak istimewa ni sangat berbeza ya, sebagaimana kita dah dengar tadi kupasan Puan Azimah kan, begitulah. So tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu hadis riwayat Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim ada mengatakan bahawa man la yarham la yurham ya. So sesiapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi begitulah maknanya, bila kita tidak menyayangi anak kita, boleh jadi satu hari nanti kita tidak disayangi oleh anak kita tu juga. Jadi maknanya kasih sayang itu penting dalam kehidupan ini ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa melihat atau mendengar tentang konsep keperluan kehidupan Maslow ataupun Maslow Hierarchy of Needs ya, keperluan kasih sayang ini adalah keperluan yang ketiga so keperluan yang ketiga. Jadi maknanya dekat situ, dalam kehidupan ini keperluan kasih sayang, untuk disayangi, untuk mengasihi, okay? Untuk dikasihi, untuk bersahabat dan sebagainya lah tu kan, love needs tu kan. Jadi maknanya itu penting, tuan-tuan dan puan-puan. Bukannya sahaja kita kita perlukan kasih sayang, tapi kita juga perlu berikan kasih sayang kepada sesiapa sahaja, termasuk dan terutamanya anak-anak istimewa ni tadi ya. So tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi pihak penganjur ya, Seksyen Psikologi dan Kaunseling sangat mengharapkan agar tuan-tuan dan puan-puan, khususnya ibu bapa ya yang mempunyai anak-anak istimewa di luar sana, mendapat sesuatu manfaat, okey, mendapat sesuatu pencerahan, okey. Dan bimbinganlah daripada perkongsian panel kita Puan Nur Azimah Ibrahim pada hari ini, insya-Allah. Dan khusus untuk Puan Azimah, saya mengucapkan berbanyak terima kasih sekali lagi, syukran jazilan Puan. Puan Azrin. Ya saya. Puan Azrin ada pantun, boleh bagi pantun? Oh, sila. Boleh bagi pantun Puan sebelum Azimah, menutup. silakan. Saya tak ada pantun ni. Macam mana? Ada tak pantun? Puan Azimah ada pantun, silakan. Kalau gatal, sapulah salap. Salap ni janganlah dimakan. Andai ada salah silap, mohon saya dimaafkan. Masya Allah. Itu dia pantun Puan Azimah. Terima kasih. Saya tak pandai nak buat pantun Puan Azimah. So saya tak dapatlah nak menjawabnya. Ucapan terima kasih sajalah Puan Azimah. Okey, so Puan Azimah, saya bagi pihak penganjur sekali lagi mengucapkan berbanyak terima kasih ya. Sangat orang kata fruitful discussion pada hari ini. So semoga insya-Allah di masa-masa hadapan mungkin kita akan bekerjasama lagi. Okey, saya akan menjemput lagi Puan untuk berkongsi pengalaman-pengalaman yang lain pula, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi, dan kita akhiri diskusi kita di sini sahaja, dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.